Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. So hari ini Ustazah rasa teringin lagi nak berkongsi satu buku yang Ustazah baca. Ustazah beli buku ni baru lagi 2 minggu lepas, ya. Iaitu 99 Great Ways to be Wonderful Muslimah. Dalam bahasa Melayu sebenarnya, bukan bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Buku ni agak tebal sebab mengandungi 572 lebih kurang muka surat. So design ni pun cantik, simple tapi menarik. So kita rasa teringin apa kandungan yang ada dalam buku tersebut, kan. So sebenarnya buku ni bagi Ustazah bahasanya sangat mudah difahami. Ni kandungan dia sebab dia ada 99 tajuk, macam mana 99 topik, macam mana kita nak cara untuk menjadi wonderful muslimah. Sebenarnya bahasa dia sangat mudah, senang, santai, senang nak difahami. So kita tak perlu mendalami apa yang ditulis tu, kena berfikir panjang ke, tak ada. Just baca dan kita mudah faham. Dan tulisannya, setiap topik, setiap isu ataupun setiap tajuk dia tu ada seolah-olah memberi nasihat kepada kita, memberi nasihat. So kalau kita nak baca buku ni, kita boleh bagi ikut partition lah. Maksudnya kita bagi 1 hingga 5 tajuk sehari ke, sebab setiap tajuk dia tu dia ada hanya 5 muka surat sahaja, 5 halaman sahaja. So kita boleh baca mungkin satu hari satu topik, ataupun mungkin kita nak buat satu hari 5 topik, ataupun mungkin 10 topik, bergantung kepada diri masing-masing. Kalau nak cepat habis, banyakkanlah topik yang kita nak baca. Ustazah pun bergantung kepada keadaan Ustazah lah, tapi saya cuba untuk menghabiskan buku ni. Dan mana-mana yang Ustazah baca, poin-poin yang penting tu memang Ustazah akan highlightkan dia lah, supaya kita boleh baca balik nanti, supaya senang kita nak rujuk balik. Lepas daripada kita baca tu, mana-mana tak perlu baca keseluruhan, tapi kita just fokus kepada poin-poin yang kita dah highlightkan. So kandungan buku ni bagi Ustazah, dia topiknya topik yang berbentuk nasihat, isu-isu yang mungkin kita pandang remeh, tapi sebenarnya isu tu hakikatnya penting dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mengabaikan perkara tersebut. Dia mengejutkan kita yang sedang lena, mungkin sedang asyik dengan kita punya kesedapan, nikmat tidur, dikejutkan kita, sebab seronok sangat tidur, kan. Seolah-olah macam itulah. Sebab kadang-kadang topiknya, isunya adalah isu-isu yang mungkin kita anggap biasa, seperti tentang kepentingan niat dalam amalan kita, ataupun macam mana kita dengan gadget, kita dengan media sosial. Lepas tu macam mana kita punya lisan kita, tutur bicara kita. So perkara-perkara tu kita dah tahu sebenarnya, tapi oleh kerana kadang-kadang kita terlupa. Biasalah sifat manusia ni, dia selalu lupa, kan. So bila kita baca buku ni, dia macam mengingatkan kita semula yang sebenarnya apa yang sepatutnya kita kena buat. So dia refresh balik, so macam Ustazah rasa macam tertarik tentang kepentingan untuk kita menjaga solat duha. Kadang-kadang kita dah tahu, tapi kita nak istiqamah buat itu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, solat duha. Ataupun macam mana kita kena menjaga niat kita dalam setiap amalan, hanya berfokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kepentingan kita ataupun kepentingan manusia yang lain. So perkara tu dia akan recall balik kita punya, dia akan memberikan kita semangat balik. So banyak lagi lah topik-topik yang Ustazah kira sangat bagus untuk kita refresh balik. Contohnya tentang kepentingan kita untuk menghadiri majlis ilmu, kan. Kadang-kadang kita bila kita dilalaikan dengan orang kata gadget, media sosial, kadang-kadang kita asyik dengan perkara-perkara yang kadang-kadang tak penting dalam hidup kita. Tapi bila ada tajuk yang menerangkan tentang kepentingan ilmu, maka kita akan rasa nak cari kembali, nak menulis kembali, catatan kembali. Di musim sekarang ni semua secara online, so kita nak mencatat kembali ilmu-ilmu daripada
para guru yang hebat-hebat, contohnya para guru yang kita selesa secara online, tidak mengapa asalkan kita dengan majlis ilmu macam tu ya. So dia refresh balik lah. Kemudian seperti topik salahkah kita jatuh cinta kan. So bagi Ustazah buku ni sangat sesuai untuk semua muslimah, tapi khususnya pada remaja muslimah yang mungkin cabaran di luar sana begitu besar kan, begitu besar, so begitu hebat. So buku ini boleh memberikan kita kata kesedaran untuk kita macam mana kita nak aturkan kehidupan kita sebagai muslimah yang hebat ya. So kita buku ni mungkin banyak tajuk dia 99 topik, tapi kita boleh skip, kita boleh baca mengikut apa yang kita rasa selesa dengan kita, ataupun kita baca tu mengikut isu ataupun masalah yang berlaku dalam hidup kita. Tidak ada masalah, tapi Ustazah cuba baca mengikut, tak nak skip ya. Ustazah baca semua dan Alhamdulillah boleh habiskan, sebab dia tak perlu fikir banyak. Maknanya kita ada juga buku yang memerlukan kita berfikir untuk baca satu topik tu, mengambil masa yang lama, tapi tidak pada buku ini. So sangat sesuai untuk siapa-siapa yang mula nak bertatih untuk membaca, maksudnya membaca buku yang bukan fiksyen. Saya rasa buku ni sangat sesuai, walaupun agak tebal, tak perlu takut dengan tebal dia sebab kandungan dia tu yang kita utamakan. Okay, jadi di dalam buku ni juga dia ada quote positif quote yang mana kalau kita nak baca pun boleh memberi inspirasi dan motivasi juga kepada kita. Quote-quote yang sedap dibaca lah, yang memberi semangat. Contohnya, orang yang tidak mampu bersyukur sentiasa menyibukkan diri mengira kekurangannya yang ada, yang sebenarnya tidak layak pun untuk dikeluhkan. So itu menyedarkan kita, kalau kita baca dengan penuh penghayatan, kita akan rasa mungkin kita sebenarnya sebelum ini banyak mengeluh. Itu tandanya kita kurang bersyukur ya. Kita tak mampu nak bersyukur. So banyak lagi lah yang menarik tentang buku ini, karya Muyassarah mungkin nama pena. Dan bagi Ustazah, kalau nak hadiahkan pada seseorang pun boleh, sebagai salah satu kata usaha untuk kita dakwah, ataupun salah satu cara untuk kita mendapat asbab kebaikan. Mungkin dengan kita hadiahkan buku ni kepada seseorang, orang mendapat hidayah, maka orang mendapat kesedaran, turut mendapat kebaikan juga kepada kita. Jadi jangan lupalah dapatkan buku ni. Sahabat semua dapat organize, nak baca, mungkin nak baca direct macam-macam novel tu agak payah. So mungkin kita boleh susun satu hari tu, mungkin kita baca 5 bab ataupun 1 bab sehari ke, ataupun siapa yang boleh baca lebih lagi banyak masa PKP ni 10 bab sehari, mungkin dalam masa 9 hari, seminggu lebih boleh habiskan buku ni. Kalau lebih lagi cepatlah kita habiskan. So macam saya memang highlightkan lah mana-mana yang penting dekat sini supaya nanti senang untuk kita rujuk kembali. So apa yang boleh saya cakap, buku ni sangat bagus buku motivasi lah bagi Ustazah buku yang seolah-olah mengingatkan kita yang sedang lupa. Namanya bab pengurusan waktu. Perkara tu kadang-kadang kita dah tahu tentang pengurusan waktu, tapi bila diolah dalam bentuk tulisan, dia akan menyedarkan kita supaya kita lebih berdisiplin dengan masa. Macam mana kita perlu komitmen dengan kerja, perlu yakin dengan diri. Mungkin ada sahabat-sahabat semua yang kurang yakin dengan diri, so dalam ni pun ada bangunkan rasa percaya diri. So memang betul-betul boleh membantu untuk memperbaiki diri kita, insya-Allah. So jangan lupa dapatkan buku ni, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, dan mudah-mudahan perkongsian ini juga dapat memberikan saham jugalah untuk Ustazah. Tahniah kepada penulis buku tersebut dan penerbit. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.